Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, hari Sabtu, 2 hari bulan September 2023, ada beberapa rakan pemberita telah menghubungi saya berhubung dengan satu kenyataan yang dilaporkan media. Secara khususnya, saya merujuk kepada laporan Sinar Harian yang bertajuk "Saya Bukan Pengkhianat, Bayang Sarawak Ada Mata Wang Sendiri", memetik kenyataan Menteri Kerja Raya iaitu Nanda Giri, di mana menurut laporan tersebut Menteri Kerja Raya telah pun memberi pandangan beliau bahawa ada kemungkinan boleh dirundingkan dan boleh diputuskan untuk negeri Sarawak mempunyai mata wang sendiri. Persoalan yang tertampil daripada rakan pemberita adalah, adakah ini boleh dibenarkan di bawah perlembagaan maupun sistem perundangan negara Malaysia? Untuk menjawab persoalan ini, titik tolak jawapannya adalah berpandukan kepada apakah dia hubungan sebenar dan kedudukan sebenar kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak di bawah pembentukan negara Malaysia pada tahun 1963. Perlu ditekankan di sini bahawa walaupun sudah mencapai 60 tahun pembentukan Malaysia, isu Sabah dan Sarawak telah untuk sekian lama diketepikan dan tidak dijelaskan secara tepat oleh kesemua pucuk pimpinan, sama ada kerajaan persekutuan maupun kerajaan wilayah Sabah dan Sarawak selama ini. Kita tahu pada mulanya ada pindaan dibuat kepada perlembagaan untuk memasukkan Sabah dan Sarawak sebagai negeri yang memberi andaian kepada kesemua rakyat Malaysia seolah-olah Sabah dan Sarawak adalah sama kedudukannya dengan kesemua negeri-negeri lain di dalam Malaysia, di semenanjung Malaysia. Itu salah. Kerana perjanjian di antara Malaysia, perjanjian di antara Persekutuan Tanah Melayu dan Sabah dan Sarawak pada tahun 63 memberi kedudukan yang lebih tinggi, kuasa yang berbeza kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Dan itulah yang telah membawa kepada pindaan dibuat kepada perlembagaan pada tahun 2022, di mana perkara 1 Fasal 2 telah diubah bersama dengan beberapa pindaan lain dalam perkara 160 dan perkara 161. Untuk pendekkan cerita, dalam bahasa mudahnya, Sabah dan Sarawak adalah di dalam Malaysia dengan mempunyai kuasa otonomi pelbagai perkara yang boleh mereka urus tadbir secara sendiri, bebas daripada kawalan mutlak persekutuan. Namun persoalan lanjut, apakah dia kuasa-kuasa yang boleh diurus tadbir sendiri oleh Sabah dan Sarawak? Persoalan ini yang wajib diselesaikan dengan segera, kerana ia menjadi tanggungjawab ketiga-tiga kerajaan persekutuan, kerajaan Sarawak dan kerajaan Sabah, untuk menyatakan dengan jelas kepada kesemua rakyat Malaysia, termasuk rakyat Sabah dan Sarawak, apakah hubungan sebenar, apakah kuasa sebenar berpandukan kepada perjanjian Malaysia 63 tersebut. Dan ini malangnya sehingga sekarang belum dimuktamadkan. Selepas PRU 14, kita telah ada kerajaan pada ketika itu mewujudkan suatu kementerian untuk menambah baik hubungan antara Persekutuan dan Sabah dan Sarawak. Dan apabila Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerajui kerajaan, beliau telah pun melantik satu timbalan Perdana Menteri yang diteruskan oleh Ismail Sabri dan juga kini oleh Anwar Ibrahim untuk tujuan kepentingan Sabah dan Sarawak. Tetapi sejak daripada itu 2018 hingga 2023, perkara ini masih belum dimuktamadkan. Pada 20 hari bulan Januari 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyatakan
bahawa ianya adalah amat penting bahawa mana-mana perjanjian yang mengikat wilayah Sabah dan Sarawak dengan Malaysia ditunaikan setepatnya. Namun sehingga sekarang belum ada penyelesaian pelbagai isu. Antaranya, nombor satu, apakah dia bayaran khas dan pembahagian hasil yang dinyatakan dalam perkara 112 huruf besar di Perlembagaan Persekutuan yang wajar dan wajib diberikan oleh Persekutuan kepada Sabah dan Sarawak. Kita juga belum ada penyelesaian berkaitan apakah dia kuasa yang hendak diberikan berkaitan urus tadbir pendidikan, kesihatan, keuangan ataupun ekonomi oleh Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak atau Kerajaan Wilayah Sabah dan Sarawak. Bagi saya, perkara ini amat penting. Perkara-perkara ini wajib diselesaikan dengan segera. Ya, cara penyelesaiannya, pertama, adalah rundingan yang matang, rundingan yang bertanggungjawab, mengambil kira kepentingan kesemua pihak dan terma-terma perjanjian MA 63 yang dipersetujui pada tahun 1963, 60 tahun lalu, dan mengambil kira kedudukan Malaysia sekarang dari sudut keuangan dan daya ekonominya. Yang keduanya, sekiranya rundingan itu tidak dapat diselesaikan dengan cara yang tepat, dengan segera, maka perkara ini wajar dibawa oleh kedua-dua kerajaan, malah ketiga-tiga kerajaan, yakni Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah serta Sarawak ke Mahkamah Persekutuan. Seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 4, untuk Mahkamah Persekutuan membuat penemuan dan keputusan berkaitan kedudukan autonomi dan bidang-bidang autonomi Sabah dan Sarawak. Dan mana-mana kerajaan selepas itu wajar dan wajib patuh kepada keputusan tersebut. Sehingga perkara ini diselesaikan, semestinya isu-isu berkaitan cadangan-cadangan seperti ini, iaitu cadangan Menteri Kerja Raya untuk mempertimbangkan Sarawak mengadakan mata wang sendiri akan muncul. Mungkin selepas ini ada cadangan lain lagi. Tapi apa yang penting adalah kita tidak boleh salahkan wilayah Sarawak ataupun Sabah untuk memberi cadangan-cadangan tersebut, sebab sehingga sekarang hampir 60 tahun perkara yang penting ini Kerajaan Persekutuan telah ketepikan, telah pun mengabaikan, dan kita wajar mengambil kira hasrat dan niat Sabah dan Sarawak memasuki Malaysia pada masa itu. Justru walaupun mata wang adalah satu isu yang hampir dan rapat dengan isu kedaulatan mana-mana negara, tetapi sekiranya dalam pendapat kehakiman dan perundangan terdapat autonomi ekonomi maupun keuangan yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak untuk urus tadbir sebahagian isu keuangan, maka ada kemungkinan, saya tidak mengatakan ya atau tidak, tertakluk kepada keputusan selepas mendengar hujahan untuk menentukan sama ada Sarawak maupun Sabah mempunyai hak sebagai wilayah autonomi mengadakan mata wang sendiri, walaupun Malaysia mempunyai mata wangnya. Saya tidak ingin melebarkan perkara ini, tapi untuk menekankan bahawa perkara-perkara ini akan berbangkit sekiranya tidak diselesaikan dengan segera oleh pucuk pimpinan melalui rundingan yang jujur, ikhlas dan matang. Dan sekiranya itu gagal, maka hendaklah dibawa ke Mahkamah Persekutuan untuk menentukan kedudukan sebenar Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, secara rumusan, saya mengambil kesempatan ini untuk mengesyorkan, mencadangkan kepada Peguam Negara Baru Malaysia yang akan menjawat jawatan mulai pada 6 September 2023, iaitu Ahmad Tahriruddin, agar beliau memainkan peranan untuk memberi nasihat kepada Kerajaan Persekutuan di bawah perkara 145
supaya Kerajaan Persekutuan mementingkan dan mengambil kira keperluan penyelesaian struktur urus tadbir Malaysia dengan secepat mungkin. Dan saya juga mencadangkan agar beliau menghubungi rakan sejawatan beliau iaitu Peguam Wilayah Sarawak dan Sabah untuk mencadangkan supaya perkara ini dibawa dalam tempoh tertentu ke Mahkamah Persekutuan untuk diputuskan. Bukan saja isu berkaitan mata wang, tapi seluruh isu berhubung dengan MA63. Sebab ini bukan isu politik semata-mata. Lebih penting ianya adalah isu perlembagaan dan perundangan. Dan oleh itu, pucuk pimpinan politik tidak boleh mengecilkan hak dan tanggungjawab mereka kepada rakyat Malaysia, rakyat Sabah dan rakyat Sarawak. Sekian.